أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا ما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmatnya dan nikmatnya untuk kita sekalian, yang mana kita pada hari ini alhamdulillah kita akan bersama dengan pengajian majlis ilmi setiap kali hari Sabtu daripada jam pukul 9 sampai jam pukul 11 insya-Allah. Maka hari ini alhamdulillah anak-anak kita daripada Madrasah Rahmaniyah menyertai dalam majlis ilmi kita mula hari ini insya-Allah. Dan maka kita ucapkan ahlan wa sahlan marhaban bikum. Selamat datang dan selamat belajar, selamat mengaji. Mengaji yang milih ilmi tak sama mengaji dalam kelas. Mai menkan, mai tahu kan. Kan rianในmajlis ilmi เป็นการเรียนพิเศษyang mana ustaz kita, tuan guru kita, dia sedia khah untuk nak menyampaikan ilmu yang manfaat daripada Al-Quran, daripada sunnah, daripada sirah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk wifaedah kita. Kita main mengaji dalam masa sehari, sekali hari satu insya-Allah kita boleh buat bekal bang. Jadi sebian caida dengan sepada leka wansa ke apa ke mai timur pula klik di buat bekal ilmu dan amal doa dan sebagainya insya-Allah taala. Dan kita pertama kali kita nak belajar dan juga ahli majlis ilmi ni semua kena nawaitu. Kena nawaitu, kena niat ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu satu ibadat supaya kita semaya, supaya kita puasa, supaya kita baca Quran, supaya kita buat umrah, supaya kita buat haji. Maknanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu dengan niat. Kalau tak niat saja panggil. Mari saja. Pertama kali kita niat, kita mari majlis ilmi, tujuan besarnya ngaji di rumah boleh, tapi kita mari masjid satunya untuk pahala kita iktikaf.
Niat i'tikaf kata dah, insya-Allah niat i'tikaf. Nawaitu sunnatul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Yang dua, masuk kena maya sunat tahiyat masjid seorang rakaat kon. Kalau siapa tak maya duha lagi, dumuh atau di berek, boleh kita mari semaya duha. Masa ni ada masa lagi, insya-Allah Ta'ala. Itu labanya kita. Kita duduk atas dunia ni, tak ada nak hal lain. Nak cari kelabuan, nak cari keuntungan untuk hidup kita, bukan untuk hidup di dunia saja. Kita ada dua hidup, iaitu hidup dunia dan hidup akhirat. Maka kalau kita untuk dunia saja, rugilah. Maka kita jadikan hidup dunia kita ni untuk hidup akhirat, insya-Allah Ta'ala. Maka hari ni oleh kerana tuan guru kita dia ada urusan, maka saya ambil pada tempat dia di sebelah pagi sebagai pelajaran yang pertama. InsyaAllah pelajaran yang kedua akan ada ustaz kita mari sampaikan ilmu kepada kita, insya-Allah Ta'ala. Tak sabar-sabar asalnya ngaji sungguh ikhlas, sabar. Tu perkara ni sebagai sifat orang ngaji. Kalau tak ada sabar, dosa nak tubik, itu bukan sifat orang ngaji. Dosa nak kecek, nak buat, bukan orang sifat orang ngaji. Sifat ngaji nak tawaduk, ikhlas, khusyuk. Sebab semaya khusyuk hati, buka minda. Buka minda ni otak fikir. Buka wiluah. Kita merantau, panggil merantau. Kita seksa, dungan. Ini duit cakuan bro. Buka wi masuk otak dalam otak kita, insya-Allah Ta'ala. Maka saya nak sambung pengajian berkenaan dengan sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mana kita dapat tahu pada minggu yang lepas berkenaan dengan songkram Uhud, perang Uhud, orang-orang Islam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah. Setelah mana dapat kemenangan, kemudian diikuti dengan kekalahan dan mati terkebal syahid sebanyak 70 orang daripada orang Islam. Pencamuan menoi 70 orang ni. Daripada 700 orang mati syahid sebanyak 30 orang. Biasa, perkara biasa. Mati biasa. Sunnatullah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap orang bernyawa akan mengecapi rasa kematian. Tak mati di medan perang, dia mati atas katil, dia mati di hospital, dia mati di rumah, dia mati dilanggar oleh kereta, dia mati aksiden motor, macam-macam orang mati. Ada sakit perut, ada mati kerana nak beranak, ada mati kerana taun, ada mati kerana corona. Zaman ni corona. Ni 10 juta lebih dah, 70 juta dah apa? Seluruh dunia hak kena corona, mati kat 2 juta dah barangkali. Itu tambah hari kita. Habis lagi corona ni. Kita jangan buat sedap, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala hamba-hamba dia yang mukmin, dia nak uji. Allah jangan lewat di Quran wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wa naqsim minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali was thamarat wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Sesungguhnya demi Allah kami akan uji. Sesungguhnya kami akan uji. Tetap nenon. Allah jangan takkid. Kami akan uji akan kamu, hei orang-orang beriman, dengan sesuatu sikit saja daripada ketakutan.
takut tak ambil, takut susah. Nah, atul ju' lapar, tak ada makan ni, minum ni. Lepas tu pula wa naqsim minal anfus, kurang nyawa-nyawa, jiwa-jiwa, diri-diri. Ini mana Tuhan uji diri dah kan. Orang terkebal syahid, orang molek saja. Di antaranya Hamzah. Nah, Hamzah pendengar kat Nabi. Hamzah jadi pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi. Nah, Nabi saya, Nabi kasih. Nabi kita tengok mayat dia. Mayat dia kena cicir. Kena cicir. Tu. Nabi tiap menangis kerana kasih. Nah, bukan tiap kerana dia mati Nabi tahu dah, kata tak nak lari tak boleh. Tu. Lepas tu orang-orang lain lagi yang dapat syahid fi sabilillah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kosipule panggil. Serup tidak dari rian dari sepada kon. Hari ni Tuhan uji pula. Kita nak kecek uji dia pula, Tuhan uji pula. Tuhan berkuasa, Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha bijak. Dia selalu uji, tak ada wuti-wuti. Sama ada orang mukmin atau bukan orang mukmin. Kita ujian pak kita ni biasa, tak ada buah mana. Kalau pergi ikut nakon tu tergelai rumah, tergelai kebun, lemahnya menata lembu, kubah, kambing dan sebagainya, ayat itik. Maka pok kita pergi khidmat, alhamdulillah. Daripada universiti, petani, pelajar-pelajar kita dan juga bahagia khidmat. Assalam kita pergi khidmat, pergi bagai-bagai airnya, berahnya, makanannya, untuk nak bantu nak wirengi daripada mereka menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajipan orang hak tak kena uji. Tuhan buat ujian ni dia sakut banyak ramai-ramai. Sakut orang kena uji, sakut orang tak kena uji. Orang dok kena lemah air kita tak tahu. Kita tahu dok dia. Duit ada le kocek. Tu pandai doa untuk saudara kita. Tapi mulut kita tak kecek, tak berdoa, tak menyau. Itu silap kita tu. Silap kita mai patibat nati kong rau tho pi nong kong rau. Tu pi nong kong rau mi somประเภท pi nong nai Islam. Orang Islam. Di lega ada orang Islam, misalnya ada. Dekat pi nong ruang manuk. Tu saudara kita yang semanusia, sama-sama manusia, kita kena tolong juga. Sebab apa? Sebab dia juga saudara kita, sama-sama daripada Adam, sama-sama betul tolong ya. Kita kena tolong di segi bila mereka itu menghadapi kecemasan. Itu nak kata tak wuti. Ujian Allah ada semua. Ni diuji dunia, ya akhirat uji pula. Dalam kubur ada ujian, fitnah. Mai malaikat, muka lagu mana, tubuh dia lagu mana, kita ada berapa orang, kita ada seret. Ujian lebih teruk lagi. Ini ramah. Kita milaikun mak duai manut, duai pun. Tara kau naik kubur le, rau yukun dia. Kami kan tu sop mai, ni kan tu sop ke Allah Subhanahu wa taala jenkan sebab juga. Batu kita kena teriam buat percengkap kan tu sop Allah Subhanahu wa taala. Kita kena cedek apa? Cedek iman khosanya. Cedek iman ni qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Cedek apa lagi? Sabar. Sabar satu senjata panggil awut ti mi prayogman nekan percengkap sinti Allah tuksa insyaallah taala. Maka hak yang kedua hari ni iaitu uji, iaitu satu ujian yang berlaku kepada orang-orang Islam yang Nabi itu hatta dia. Lepas pada perang Uhud, Nabi hatta satu kumpulan bagus.
Sariyah pun. Sariyah kita ngaji pada belum pergi. Dia ada sariyah ghazwah. Sariyah ni mana satu kumpulan tentera bilangnya kecil halus. Nah, macam nonoi dia wasariyah. Tu. Kalau pergi Nabi gi, ada Nabi gi, ada Nabi tak gi panggil ghazwah. Itu pergi besar, itu siapa ratus bilangnya tentera. Nah, lepas tu pula siapa ribu pun ada. Siapa puluh-puluh ribu pun ada. Itu besar tu. Satu pun tahan besar dan untuk melakukan peperangan dengan musuh-musuh Islam. Hari ini 10 orang. Kali ini 10 orang. Nah, Nabi hantar lagi kerana duk bunyi khabar katanya orang kafir musyrikun nak mari tindak balas lagi. Nak mari lagi nak serang Madinah. Hak ni di Uhud tak siapa di Madinah lagi. Maka nak pergi Madinah, nak kuasa nak jut Madinah. Hai pen kaum musyrikin topai. Nah, anu dulu bukan Islam di Madinah. Masa dulu nama Yathrib. Nah, nama dia Yathrib. Maka bawa Nabi pergi hijrah tu tukar jadi apa ni nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu Nabi itu dia hantar 10 orang untuk cari berita-berita maklumat. Maju dah zaman Nabi itu di segi kaum kausan. Nah, berita takut duduk mana, kok dia ada nak buat gapo hati, nak mari bila, berapa orang nak mari. Nabi atas 10 orang. 10 orang ni dipimpin oleh nama dia Asim. Asim bin Sabit. Nabi letak dia jadi amir. Tu. Buat kita kena ingat molek nak pergi mana, nak pergi seksa dengan, nak pergi tongtiau ti halal. Nah, kalau pergi banyak orang, 3 orang, nah, atau 2 orang kena tak seorang jadi amir. Tu. Kelimah amir ni kelimah Islam. Kelimah dalam sejarah Islam diguna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia latih seorang imam. Imam ketua, imam pun dia panggil, amir pun dia panggil. Kalau besar ni dia panggil apa? Khalifah. Tu. Khulafa ar-Rasyidun al-Mahdiyun seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Itu panggil khalifah. Tapi buat siapa? Zaman Abu Bakar, zaman Umar ni dia panggil Amirul Mukminin. Amir. Amir mana orang meretah, orang cakkan, orang borihan, orang dule. Pemimpin lah. Pemimpin. Untuk nak urusan kangan tentang tu penpai yang riap roy. Nak di molek, cuma teratur molek. Kita nak pergi makan mana ni? Amir tanya. Sorak kita wuti situ. Wuti Kedah, ada masjid, kita boleh semaya selalu, tak pergi masuk misalnya. Nah, kita nak buat apa kata, program ke apa kata, buat agenda. Nah, buat agenda, kamlukan, nak buat ada ke apa kata. Itu penting sama ada orang lelaki atau orang perempuan, bila nak pergi mana-mana, nah, dalam perjalanan yang jauh, dekat tak apalah, nak pergi sini jalan tak apa. Tu pun perlu juga. Kalau nama musafir perlu juga. Nah, nak ambil kereta pion, nak kutip apa kok, nak buah minyak, kan nak pergi makan pulut, nak pergi banyak mana, tu kena cara belaka tu. Kena kecek belaka lah. Nah, pion nak keceknya, kalau pakak kecek jadi kecek banyak pula. Pak ni amir duk jaga. Kecek banyak, jangan kecek banyak deh. Kita pakai wuti kecek. Amir ni kena lagu mana? Alaikum bis-sam'i wa ta'ah. Adalah kamu tu dengar dan taat. Nah, tu. Walau apa ni? Walau Habasyi, walau apa sekalipun dilantik amir tu orang Habasyi, orang kulit hitam. Tak janguklah dia. Tu. Amir tak mesti janguk. Baru kita nak ikut. Ya janguk kita ikut dia ni. No. Asal dia tu orang yang cukup syarat. Di segi pandai mimpin, di segi warok, di segi takwa, di segi iman, kita taat pada dia. Itulah Nabi dia lantik
Asim bin Sabit. Pergi 10 orang. Ya. Ber-10 orang ni jadi Asim ni tok kepada anak Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia siapa di antara Asafan di Mekah. Celah tu tepat. Tak apa Mekah lagi. Dia tengah jalan. Lepas tu ada satu kabilah nama Lahyan kabilah. Satu kelompok Arab ni banyak kabilah. Banu tu Bani ni batu dia panggil Bani. Bani ni mana keturunan lah. Terakun. Pau Klum. Itu Bani tu. Bani Lahyan ni dia tahu katanya ada orang Islam yang dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mari antara Mekah dengan Asafan pada Madinah dah lah. Dia pun cedek pak dia. Pak dia cedek sama dia teriam telak leh orang kafir musyrik dia. Teriam ni jinjai mah besarlah. Setengah katanya satu pemanuh orang panuh satu orang pemanuh. Bukan mudah tu orang panah manuh satu orang. Atau setengah katanya 200 orang. 200 orang kafir, 200 orang lelaki nak pergi menghadapi 10 orang daripada orang Islam. Lepas tu dia cari. Mana duk mana. Zaman dulu dia tak ada umur, jauh daripada pasir saja tu. Dia bukit ke apa. Cari. Betul lah jumpa dengan seorang perempuan. Ni puying keneng. Kamlang liang pek you. Dia pewa kambing. Zaman dulu orang perempuan pewa kambing. Dia perah susu. Lalu perempuan tu dia temu butir biji pertama tu. Jadi orang Nabi atas 10 orang ni dipimpin oleh Asim ni, dia ambil buat tamat di Madinah. Pun in tempalam. Leka kin pin sebian bikin naik kelantang di tengah-tengah tu. Pemakai tahu butir. Tu. Orang perempuan ni ambil butir tengok. Oh, butir besar ni kata ni. Bukan butir di sini ni, bukan butir Mekah ni. Bukan taman Mekah ni. Yace ni taman Yasrib dia kata. Tu Yasrib mana Madinah lah. Itu orang perempuan. Dia pandai dia. Mana orang pakai fikiran. Mari dia tengok buat banding. Buat taman dia banding boleh. Ni bukan macai. Intapalan Mekah ni, intapalan Cak Madinah. Ni nonton mikun ma. No orang ada mari ni, orang mari tu jalan ni. Lepas tu boleh pok tu mari, pok musyrik tu mari 100-200 orang atau pemanah 100 orang tu. Dia royak. Perempuan tu royak. Tu. Royak tu ni butir pertama ni ada orang dia makan ni. Pertama ni saya cek dia kata ni bukan di sini dak daripada Madinah. Selalulah. Pok dia 100 orang saat ni, 200 orang saat ni pergi cari telapak lah. Cari telapak. Cari. Duk buru tengok telapak temu 10 orang. Angkat Sariyah yang dipimpin oleh Asim bin Sabit. Bila begitu orang Israel nak ngelik lah. Kerana tengok ramah orang-orang kafir mari ramah ngelik naik tabanggu bukit kecil. Pun naik situ dia mai kepung, mai likung pak dia. Pak dia ramai. Kalau satu riwayat 200 orang, satu riwayat 1 orang pemanah saja, pemanah pun tu pun itu juga panggil satu kekuatan bagi orang musyrik juga tengok situ. Lalu bila duduk atas, pak dia panggil turun. Pak kafir ni panggil turun. Pak musyrik panggil turun. Luma, mi pendai. Rojak sanya kita nak janji tak sewa rana dia kata. Tu tak saya bunuh, tak saya pok. Begitu. Jadi 10 orang ni Asim sebagai ketua Amir
Dia kata, saya tak saya turun. Saya tak jom turun daripada tempat ni serah kepada orang musyrikin, tak jom. Saya rela mati. Tu. Jadi pak dia pun pelacak. Jadi bunuh. Bunuh orang Islam. Cuma tinggal 3 orang lagi tu turun. Tu. 3 orang ni di antaranya Khubayb ibnu Adi. Khubayb anak Adi. Ini kita nak ayat cerita dia ni. Cerita dia besar, cerita dia asal. Asal saat ni bila dia kena bunuh, dia nak ambil kepala, nak kat kepala, nak tadhwa. Sebab ada seorang perempuan, Sayyidina Nazar dia kata, kalau boleh orang bunuh waris dia hak mati dalam perang Badar dulu, dia nak Nazar nak makan kepala korok ni, makan kepala dia korok tu, ambil korok, mari buat sembahyang dia, tak makan dia. Siapa tahu tu dia. Kafir ni kejam dia, kejar dia tu. Dalam perang Uhud ni Hamzah kena cecah dah. Ni nak ambil kepala pula Asim ni. Tu. Lepas tu Khubayb dan 2 orang lagi, sahabat lagi, dia berpendapat kata dia nak turun serah. Tak say nak jam matilah. Ini panggil ijtihad. Asim dia ijtihad ambil azimah. Al-azimah makna hak Tuhan suruh lagu mana lagu tu lah. Supaya kita semaya misalnya dah, kita pergi semaya, kita pergi pai hanjai. Pai hanjai ke qasad daile, jamak ke daile. Boleh jamak dah, nak qasad boleh. Tapi kita nak semaya penuh. Maya zuhur. Waktu zuhur, sampai asar, nak semaya asar 4 rakaat juga. Itu panggil azimah. Dalam ilmu usul fiqh panggil azimah. Azimah ambil hak kuat, hak teguh. Tu. Lepas tu kalau kita tu pergi jamuk misalnya. Jamuk asar bersama dengan zuhur. Sama ada waktu zuhur dalam waktu zuhur atau dalam waktu asar. Atau qasar kata dia panggil rukhsah. Rukhsah ni makna ambil hak mudah. Hak tu hawi kemudahan. Anulum. Panggil anulum. Hak tu hawi kemudahan. Jadi Asim ni dia ambil azimah. Dia jong nak lawan tapi dia dibunuh. Kena bunuh dia. Khubayb bin Adi dia ambil pendapat nak ambil kemudahan nak serah. Mudah-mudahan dia tu boleh hidup lagi, boleh buat kerja lagi untuk Islam. Maka dia serah 3 orang tu. Lepas tu berserah 2 orang tu, orang kafir ni dia tipu dia. Menipu panggil dia. Dia wayak atau turun mari. Tak apalah. Buat kami tak sewa rana. Tak saya bunuh. Nak janjilah ke mana-mana. Buat turun mari, 2 orang lagi sahabat Khubayb ni dibunuh. Kena bunuh. Tinggal Khubayb seorang. Khubayb dia pergi jadi tawanan panggil. Jadi celesa. Jadi celesa Khubayb ibnu Adi. Lepas tu Khubayb ni kena igat lah. Igat tu heret dia, heret lah. Heret dengan tali, heret. Dia masa tu masa bulan Hurum. Bulan Hurum. Bulan Hurum ni ada berapa? 4 tak silap dah. Muharram, Rajab, lepas tu Zulqa'dah, Zulhijjah. 4 bulan ni panggil Syahrul Hurum. Bulan yang diharam perang. Dan tak boleh nak buat pembunuhan. Cak Sultan Sengkran Medan, nasi dian Muharram, lepas tu apa? Bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Tak silap 4 bulan ni dia panggil bulan Hurum. Lalu nak buat kerja gapo atau molek dalam kawasan tanah suci panggil dosa besarlah. Orang kafir pun pergi juga tu. Dia juga kata bulan ni tak boleh buat gapo kerana hurum-hurum ni mana
bulan yang ada kehormatan. Tong kaurup, tong raksa, wela bulan 4 bulan ni, iaitu 120 hari. Tu 120 hari kena jaga. Lalu itu ya hari bawa pergi Khubayb ni, buat pergi kepada Tan'im. Pergi Tan'im, satu tempat yang luar daripada tanah haram. Tanah luar tanah haram. Tempat halal lah. Di sinilah buat kita kalau nak pergi buat umrah, kita duduk tanah haram, tak boleh nak pakai nak niat di dalam Mekah, tak boleh. Jadi kena tubik dulu, pakai ihram molek, sewa kereta atau kereta sendiri pun tak apalah. Pergi luar, pergi tempat tanah halal, bukan tanah haram dak bagi. Pergi niat di Tan'im tu. Tan'im ni ada masjid, nama Masjid Aisyah radhiyallahu anha. Pak Aisyah dia niat yang buat umrah dulu. Tu buat haji dulu. Lepas tu dia harap pergi Khubayb ni, pergi kepada Tan'im. Di situ dia ikat tali, ikat apa, bukah supaya Khubayb ni jangan lari. Tu. Lepas tu nak bunuh dah lah. Nak bunuh, nak buat lagu mana nak bunuh lah. Maka Khubayb sebelum nak bunuh tu, dia tak dekat seorang perempuan. Dekat dengan seorang perempuan. Perempuan ni dia tengok Khubayb. Royak. Royak kata Khubayb ni, Allah, aku tak biasa tengok orang macam ni. Orang molek. Yang mengaku. Yang berat Khubayb pengkundi mi apa yang kun. Bawa Khubayb pengkundi orang baik. Lalu Khubayb minta pisah. Minta pisah kerana nak cukur. Dia nak cukur. Itulah budak bagi pisah. Kata setengah budak bagi pisah, setengah kata budak dia dekat tu. Pisah duduk dengan Khubayb. Di sini satu pengajaran kita bolehnya kata masa tu kalau Khubayb dia nak balas atas perbuatan orang kafir terhadap dia, ikat gapo nak bunuh dia ni, dia bunuh budak dulu. Anak orang kafir musyrik ni bukan orang Islam dah. Pro okat mi tak cek dek ni ko dai. Pro meet you ในมือของKhubayb. Tapi Khubayb dia patai, dia tak buat. Dia tak bunuh, dia tak sembelih dak budak tu. Itu tanda kata orang Islam ni mi kunatam. Mi silatam kunatam, ada akhlak yang tinggi. Kerana Nabi dia ajar, Nabi sendiri pun akhlak tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau itu ya Muhammad berada di atas agama yang mempunyai akhlak yang tinggi, yang besar, yang agung, yang mulia. Maka dia tak bunuh. Setelah mana dia cukup, orang nak bunuh dia. Nak bunuhlah. Piti cak ciak. Cak apa? Kakak Khubayb. Maka dia minta. Dia minta. Sebelum nak bunuh, dia minta. Satu dia doa. Dia doa. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu dia royak dah pada Nabi. Doa supaya Allah balik, ya Allah sapakanlah berita ni untuk kami 10 orang ni. Dia kena kurung, kena kepung, kena igak ni supaya Nabi dapat ambil tindakan lagu mana gapo. Maka siapa? Berita siapa? Tuhan siapa? Jibril bawa doa untuk dia ni siapa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi doa. Doa kepada 10 orang sahabat dia ni. Itu satu. Yang kedua, Khubayb doa. Doa tu orang kafir ada sekali. Kita nanti tengok upacara piti nak cek nak Khubayb ni. Tengok tu. Khubayb dia diri kan. Kok dia nyata. Kok dia diri pun ada. Diri pun ada, nyata pun ada. Bahawa Khubayb dia berdoa tu,
Allahumma asy ma apa asy adada. Tu doa tu. Doa orang dia baca dalam apa dalam semaya kunut, doa kunut tu. Tu. Lepas tu pak dia tu ngeli takut genah kepala, duk nyata. Takut doa. Kafir takut doa. Terutama doa we mati dia takut, sebut mati dia takut. Nah. Tu. Quran pun ya. Oh Yahudi. Qul ya ayyuhallazina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Kata olehmu hai Muhammad kepada orang-orang Yahudi, kalau kamu suka kata buat kamu tu jadi awliya Allah, jadi orang yang dikasihi oleh Allah, sungguh kekasih Allah, orang lain Tuhan tak kasih, maka cuba kamu angin-angin nak mati, cuba kamu ayat temu nak mati, sungguh dah. Buat dia takut asyik. Walan yatamannawnahu abada, sama sekali buat dia tu tak doa mati. Lepas tu Tuhan ayat kul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dari surah apa? Surah Al-Jumu'ah. Kata olehmu, hai Muhammad, kepada mereka, sesungguhnya maut mati yang kamu lari daripadanya. Pokoknya lari, takut. Takut kepada mati. Orang Islam ada gitu, ada juga takut kepada mati. Tak gitu. Mati kita tidak kena takut. Kita teriam saja. Kita ingat banyak-banyak. Ingat banyak mati. Tak usah takut mati. Kullu nafsin zaqatul maut. Tapi kita ingat semua, hari ni aku tak mati lagi, esok boleh hari aku mati, esok tak mati lagi boleh hari lusa mati, syari tak mati lagi boleh hari malam ni mati. Kena ingat semua supaya kita dapat teriam sebiang. Habis tu Nabi ajar katanya aksiru dzikra hazimil lazat hazimil lazat, perbanyakkanlah kamu ingat kepada yang menghilangkan segala kesedapan, kelazatan. Dia mati tak sedap lah. Buah air pun tak rasa hilang dahaga, makan pun tak rasa kenyik, kecek pun tak dengar, tak dengar lah, telinga tak dengar dah, habis dah. Suruh banyak ingat mati. Tapi orang kafir dia takut dia, ngeli doh. Pada tu Khubayb ni dia minta semaya dulu. Minta semaya. Semaya 2 rakaat. Sebelum dia nak bunuh. Maka orang kafir izin dia. Izin pada dia. Dia pun semaya 2 rakaat. Semaya sebelum kena bunuh. Tu. Kita tak biasa dengar dah. Sebab kita tak biasa kena bunuh. Itu. Tu. Kita tak buat kerana kita tak biasa bunuh. Tapi boleh jadi orang dia perang, dia lawan dengan musuh, sila boleh jadi jawab. Tiru Khubayb ni seorang sahabat Nabi SAW. Maka saya sembahyang. Di sini kita boleh ambil satu pengajaran. Ayat kata di segi hukum bolehkah? Kerana Nabi pun tak biasa buat. Sahabat-sahabat lain pun tak biasa buat semaya 2 rakaat sebelum dibunuh. Kita nak tiru pun tak boleh kerana kita tidak dibunuh. Tu. Jadi ini adalah setengah orang ambil buat dalil. Buat dalil katanya, inilah dalil katanya ada bid'ah hasanah. Tu bid'ah hasanah. Tengok ya tu sahabat Khubayb ni bin Adi ni, dia semaya sebelum dia bunuh 2 rakaat semaya sunat. Mana Nabi biasa buatnya? Mana Nabi biasa suruhnya? Tak ada, dia kata. Itu mengelirukan. Mengelirukan kata ada bid'ah hasanah. Tu. Jadi Nabi ayat kata kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Iyyakum wal muhdatsatul umur.
Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hendaklah kamu jauh daripada reka-reka. Nah, kerana setiap yang reka-reka tu bid'ah. Dan setiap bid'ah tu finnar, dalam neraka. Dan setiap bid'ah tu sesat, dan setiap sesat tu dalam neraka. Bagaimana adanya bid'ah hasanah? Mari kita bincang tengok dah. Bincang tengok insya-Allah taala. Jadi bid'ah satu kalimah yang berpanggil kita dengar dah tu dalalah. Di segi syarak lah. Di segi syarak tu dalalah. Tapi kalau di segi lughah, segi bahasa. Segi bahasa ni makna reka. Hak tak ada, belum ada dulu. Supaya khubaya buat belum ada dulu mai buat. Tu. Ya, kalimah ni ada sebut Allah Subhanahu wa taala badi'us samawati wal ardh. Badi'us samawati wal ardh. Allah tu pencipta. Allah pusang doi mai mi bab yang tua yang makan. Tuhan jadi langit bumi tak ada contoh dulu. Tak ada orang buat. Kerana orang tak kuasa nak buat langit bumi. Allah sahaja kuasa. Itu makna kalimah bid'ah. Badi' makna yang menciptakan segala langit dan bumi. Nah, jadi kalimah itu pakar segi bahasa. Macam lo ni orang buat kereta. Bid'ah dah tu. Bid'ah. Nah, kerana reka. Pradit, senti pradit main. Nah, itu panggil bid'ah di segi dunia. Di segi dunia ada telefon, ada terusak, ada speaker, ada mikrofon, ada TV, ada kapal tubek. Tu. Boleh tak bid'ah tu? Siapa pasal saya mereka-reka? Tak ada zaman dulu kapal tubek zaman Nabi tak ada. Sudu nak makan nasi pun tak ada. Puyuk api pun tak ada. Puyuk besi pun tak ada. Ada puyuk besi pasal Nabi. Dah. Tujen pun tak ada. Hari mari bawa ni bid'ah dah. Lepas tu tak boleh pakai tujen. Tak boleh naik patu bel. Tak boleh pakai sikar mutu kereta. Tak boleh pakai sudu. Makan nasi sebab bid'ah. Ni bid'ah dari segi lughawiyah, dari segi bahasa. Segi bahasa ni ada boleh, ada tak boleh. Kalau buat batu bel tak ada masalah. Apa yang pelagu gapo dengan ajaran Islam hukum gapo adik buat batu bel. Makan nasi dengan sudu ya pelagu gapo adik. Tak ada pelagu gapo. Bahkan yang kemudahan. Hai kuam sedut sebaik kepada kita. Tolong maju kita. Tolong kita kembali agama. Ada speaker, ada terusak ni. Ni tolong kita ni sebar ajaran Allah Subhanahu wa taala, sebar ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu panggil di segi lughah, di segi kedunia itu apa. Yang keluarnya bid'ah yang ada asal. Ada asal. Ada asal makna ada dalil. Macam orang dia buat apa? Dia ambil semaya tarawih. Semaya tarawih ada tak zaman Nabi? Ada. Nabi semaya 4 malam. Nabi lamat kesikeun dia rumah tarawih. Lepas tu Nabi wuti. Wuti kerana Nabi takut Tuhan fardu atas umat dia, takut berat. Semaya fardu 5 wela ke mai tanแล้วลดแหลกด้วยเหลือ4เหลือ3ก็มีไม่เหลือเลยก็มีเหมือนกันtak ada semaya langsung pada. Kalau semaya tarawih pula jadi wajib pula. Allah tiap-tiap malam 30 malam bulan Ramadan ni tak ada kuasa lah berkali. Kita maka Nabi kesian tengok pada umat dia, kasih sayang pada umat dia. Dia buti tak buat takut Tuhan fardu. Buti tu tak ada lah. Maya masing-masing lah. Maya sore. Maya berjemaah tak ada. Dulu Nabi Tubik jadi jemaah. Sahabat turut belakang dia 4 malam buti. Lepas tu zaman Abu Bakar pun tak ada. Abu Bakar ada sibuk dengan perang orang murtad. Orang tak keluar zakat.
perang. Tak ada nak kira hal ni, hal semaya tarawih. Kerana dianggap sebagai sunat, hal lebih aula lagi. Nayubai Hong Abu Bakar tong catkan puati of not ru jak Islam. Orang murtad. Nah, lepas tu yang kedua, kunti partisip mahai zakat. Leka metanti cekit wah jak lama tarawih bab jamaah. Habis mati Abu Bakar, mari Umar. Umar pada awal-awal pun tak ada juga. Lepas tu dia mikir, Umar ni dia petana semua, kerja dia, khilafah dia petana semua. Maka dia memikir kata, kalau boleh, we ada semaya tarawih semula, membarui tajdid semula hak Nabi buat 4 malam dulu. We ada seorang imam duk piping. Dan seorang imam duk piping untuk semaya secara berjemaah. Untuk semaya secara berjemaah. Maka Umar kata, hazihi ni'mat al-bid'ah hazihi. Umar bagi 3 kalimah ya. Ni'mat al-bid'atu hazihi. Nah, semolek-molek bid'ah ni dia. Iaitu semaya tarawih secara berjemaah. Dia panggil bid'ah juga. Orang dia ambil pakar ni bid'ah hasanah ni semaya tarawih ni. Orang yang kata tak ada bid'ah hasanah ni, kenapa ada asal? Asal Nabi buat dah, tak ada kata bid'ah lah. Kalau tidak, hak Nabi bid'ah jugalah. Gitu. Nah, jadi hilallah situ. Mari pula soal lagi. Hak Bilal. Bilal dia masuk syurga sebab dianya kerana dia semaya sunat wuduk. Semaya sunat wuduk 2 rakaat. Lepas dia ambil wuduk, dia semaya sunat wuduk 2 rakaat. 2 rakaat dalam keadaan lamat. Sit auna lamat ke malamat 2 rakaat niat wa sunat wuduk. Sebab inilah bila ni masuk syurga. Maka masalah ini ada Nabi ada ayat ada hadis Nabi ayat bila pisah semaya ambil air semaya siang molek comel dia mari semaya 2 rakaat. Itulah panggil 2 rakaat sunat wuduk. Ada asal bukan bid'ah hasanah. Hak Khubayb pula. Hak Khubayb dia Nabi tak buat, tak ada asal. Tapi dia berlakunya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berlaku zaman Nabi, satu-satu perbuatan atau satu-satu perkataan yang Nabi ada dan Nabi tahu, tapi Nabi tak ada engkar dan Nabi tak ada kata buatlah, tidak suruh, maka ini dia panggil kata sunnah takririyah. Sunnah takririyah, sunnah mengaku panggil. Sunnah ada 3, satu sunnah qauliyah, sunnah kampur, atau wacana kon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sunnah kan patibat, kan khatam kon Nabi. Yang tiganya inilah iaitu sunnah kan jamrab kon Nabi. Jamrab ni bukan Nabi kata buatlah. Atau Nabi duk dia pun panggil jamrab sebab Nabi tak teguh, Nabi tak larang. Jadi semaya 2 rakaat Khubayb ni diketahui oleh Nabi. Nabi sab, Nabi ru, dan Nabi madeham. Dekat Nabi madeh bawa madai. Tak ada. Jadi bolehlah. Ini panggil sunnah takririyah. Mana setiap perkataan perbuatan yang dibuat oleh sahabat dan ditahu oleh Nabi tapi Nabi tak larang, tak tegah, maka dia panggil sunnah takririyah. Supaya sahabat-sahabat dia pakai ibu dhab tu. Ibu dhab supaya bewak. Tubuh yang besar yang dia duduk di padai pasir. Kalau kita pergi Mekah ya tahulah. Dia geli minyak minyak buat urut itu ni macam-macam lah. Orang pakai dia ubat, dia jemur khim, lepas tu dia ambil minyak. Laku mahal. Daripada pasir lubai yang luas sikit pada lubai Jawa. Maka hukum dia makan dhab ni boleh. Kita tengok tu tak boleh makan lah supaya bewak. Tak gitu. Tapi boleh. Boleh sebab apa? Sebab Nabi aku sunnah takririyah.
Bila sahabat makan, sahabat panggil jemput Nabi. Chen Nabi haikin duai. Nabi kata, "Chan makin. Saya tak makan." Sebab apa Nabi ayat alasannya? Saya kembang mulut. Ayat tak kembang mulut saja. Bukan kerana tak boleh makan haram. Ya ada juga orang saya tak boleh makan. Kita tengok supaya jawab ayat tak boleh makan ni. Supaya beluk je lah. Ada setengah orang tak boleh makan beluk. Siapa supaya ngulang. Tapi hukum boleh makan tak? Boleh. Hukum dia boleh makan. Tapi ada orang kembang tak boleh makan. Kadang-kadang tipu dah orang. Ni gula makan gula. Boyak atau gula beluk. Oh mutah lalu dah. Kena kembang. Tu ada juga macam tu. Ini kita nak ayat kata bukan bid'ah hasanah. Bid'ah kelimah yang mazmum. Bid'ah di segi syarak ni mazmumah. Itu maknanya dicela. Sebab Nabi kata kullu bid'atin dalalah, tak cela kan? Kata dia, wa kullu dalalatin finnar. Cela. Pas mari campur dengan hasanah. Campur dengan hasanah makna molek comel. Dia comel Tuhan terima. Tu Tuhan terima amalan tu. Soalan kata bid'ah ni Aisyah. Kita mai campur dengan air bersih. Hasanah ni bersih lah, molek lah. Mai campur molek. Lepas tu gamak dak kita nak makan, nak minum air tu nya. Kerana bid'ah ni supaya Aisyah dah cuma. Kerana dia bukan hak Tuhan suruh dak. Bahkan lari, Nabi lari. Tuhan pun lari. Jangan kamu tu menjadikan perbuatan orang-orang kafir yang mengada-ngadakan tu jadi amalan kamu. Terutama amalan orang jahiliah dulu. Kita nak bahas itu. Katanya apa yang dibuat oleh Khubayb bin Adi semaya sunat 2 rakaat sebelum dia nak bunuh, maka itu adalah sunnah takririyah yang diakui oleh Nabi. Kalau tidak Nabi larilah orang lain, sahabat-sahabat lain kalau berlaku supaya nak bunuh tu. Itu kisah hari ni yang kita dapat ambil pengajaran daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala terhadap umat Islam. Jadi 10 orang ni mati belaka. Mati belaka semua, tapi mati fi sabilillah. Mati kerana taat kepada ketua iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panggil patuh apa perintah Nabi. Nabi suruh apa dia pergi. Maka taat pada wali amri, pemimpin yang iman, yang takwa, yang tidak maksiat kepada makhluk, maka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajib. Kalaulah makhluk itu deraka pada Allah, tak wajib taat. La ta'ata di makhluqin fi maksiatillah atau fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seseorang makhluk yang dia tu suruh buat jahat, buat deraka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya berlaku zaman Nabi, Nabi syariah juga. Nabi hantar pergi satu kumpulan, pergi sepuasaan ni jugalah lebih kurang. Lepas tu dia latih seorang ketua. Ketua ni kadang-kadang dia tak reti, dia sedap, rasa sedap. Cari anak mai tutong. Boyo pergi siapa tempat, dia suruh rakyat dia di sekalian dia tu ambil kayu api. Ambil kayu. Mai aku kayu api, aku kayu. Mai tak hipung. Buah hipung itu cucu api. Suruh cucu api. Pada tu, turun dalam api. Suruh tujuh dalam api. Suruh bakar diri lah. Nak test tengok katanya taat secara mana. Maka sahabat-sahabat tu tak boleh lah. Apa nak tujuh dalam api? Pok kami baru keluar pada api baru. Bukan api dunia, api neraka. Semua sahabat tak ada Islam seorang. Buat pada mula-mulanya. Baru-baru hak wanak tu. Kalau mula-mula Abu Bakar, bukan agama Islam mula-mula masuk Islam. Khadijah, isteri Nabi, tak ada Islam lagi. Ali tak ada Islam lagi. Umur 10 tahun baru masuk Islam. Kami telah dikeluar daripada api, mana api neraka. Kemudian kamu suruh kami masuk pula. Lalu pak dia pergi ngadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, amir kita ni suruh tujuh dalam api.
Jadi Nabi kata tak boleh nak taat kepada makhluk yang dia tu deraka kepada Allah. Taat apa deraka kepada Allah? Taat ni satu ibadat untuk Allah. Bagaimana kita nak taat orang deraka kepada Allah? Terutama suh kita tuju oleh api, maka api membinasakan, api mematikan kita. Mati cara ni tak betul. Bukan mati nak taat. Yang tidak cara buta tuli dak. Itu orang Islam. Nauzubillah min zalik. Dia tu sedang ahli ilmi dan pelajar-pelajar kita, mari kita ikuti sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jadi pengajaran yang besar pada kita. Jadi bayan kepada kita. Insya-Allah yang depan ni kita nak ngaji pula satu ujian Allah Taala. Lebih besar dah ni lagi. Hak ni 10 orang. Hak minggu depan ni 30 orang. Mati juga semua. Mati habis-habis semua juga. Insya-Allah Taala. Apa sebab tu? Insya-Allah kita dapat belajar dan ambil pengajaran daripada ujian Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Maka itu adalah satu sunnatullah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa akrimna bikaramatil Qur'an wa syarrifna bisyarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata daras salam bi syafa'atil Qur'an wa najjina minan niran bi tilawatil Qur'an wa tadabburi al-Qur'an. Alhamdulillah, pada sisi yang kedua ini malah sama-sama kita nawaitu di atas apa yang kita kekal di atas taat. Aminu summa aminu. Beriman dan tambah lagi keyakinan dalam kita hidup beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada hari ini kita pada saat ini kita mari tengok beberapa perkara yang disuruh oleh Allah taala kepada kita dan kepada orang-orang yang mengikut akan jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Suratul Kahfi. Maksudnya, dan sabarlah akan diri kamu hai Muhammad bersama-sama orang yang berdoa, beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan pada waktu siang. Yang mana mereka itu beribadat
tidak mahu apa-apa, hanya semata ikhlas ia kepada Allah. Dan perhatilah kepada dua mata kamu terhadap mereka itu. Alhamdulillah, kita mari tengok ayat-ayat yang bersebakut paut, iaitu bagaimanakah Allah Ta'ala menyuruh kepada kita selaku berimej kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, suruh peduli kepada orang yang duk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila kita lihat manusia-manusia atau hamba-hamba Allah Ta'ala duk berzikir dalam rumah-rumah Allah atau beribadat dalam rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama dengan dia kata tahlil ke atau tahmid ke atau takbir ke, maka sesungguhnya Allah Ta'ala kata munduklah bersama mereka itu. Jadi dia ayat ni kepada Nabi SAW. Nah, dia kata sabar olehmu hai Muhammad akan diri kamu. Jadi suruh Nabi duduk bersama-sama mereka yang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana mereka berzikir duduk mana? Di rumah-rumah Allah. Nah, pada pagi dan siang. Dan mereka itu tidak bergaduh sangat dalam hidup mereka kepada harta dunia. Nah, maka mu duduk bersama mereka. Berarti kalaulah kamu itu berasa tengok pada mereka terlemuh, tengok mereka dhaif, maka sungguhnya kamu rasa nak hidup dengan orang-orang yang mulia, dengan orang yang lebih, dengan orang yang kaya, dengan orang yang ada kemegahan atau ada pangkat, maka jangan kamu bersikap semacam itu. Allah Ta'ala mengajar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beradab, atau nakwi kegembiraan kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang orang yang taat kepada Allah Ta'ala ni duk sibuk-sibuk dalam mengaji, duk sibuk-sibuk dalam ibadat, duk sibuk dalam merja taat kepada Allah Ta'ala tu, jadi dia tak ada kemampuan mana, tak ada harta mana. Maka apabila tak ada harta mana, maka banyaklah manusia-manusia nak hidup dengan orang-orang yang ada kemegahan dan ada kelebihan. Maka ayat ni seolah-olahnya nak wi satu perasaan gembira, panggil plot cai lah. Nah, kepada orang yang fakir dan fuqara, bahawa Nabi SAW tetap berada bersama kamu, dapat wahyu pada Allah Ta'ala suruh bersama-sama dengan kamu. Nah, dan sesungguhnya sebab apa? Kerana orang-orang musyrikin pada masa itu, apabila dia lihat bahawa Nabi SAW duduk bersama dengan orang fakir miskin atau sama orang dhaif, tidak ada wujuh, tidak ada muka-muka, tidak ada ketinggian, tak ada kemegahan, maka dia kata menghalau mereka itu. Nah, menghalau mereka itu, maka kami nak duduk bersama kamu, wahai sore atau kapok kami saja, ketua kami saja. Jadi ayat ni yang kata kelebihan orang fakir miskin di kalangan orang Islam dan orang yang bersabar di atas fakir miskin kerana taat kepada Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala ajar Nabi suruh beradab dengan dia, suruh peduli ke dia, janganlah kamu itu jangan tidak peduli kepada dia. Jadi kita tengok kata kerana apa? Kerana di sana orang musyrikin yang mana mereka itu berkata nak jumpa dengan Nabi, berkata nak duduk dengan Nabi, dia suruh halau atau keluar mereka-mereka yang duduk bersama dengan Nabi daripada fakir miskin. Takut dia jerak mari, takut jadi jatuh standard dia. Maka Allah Ta'ala kata wasbir nafsaka ma'al ladzi, sabarlah kamu, duduklah kamu. Mana sabar, duduklah kamu, jangan pergi. Nah, bersama-sama mereka yang dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila orang musyrikin itu dia tengok hal tersebut itu, dia kata ya halau apa nak hidup. Maka Allah Ta'ala larang Nabi, wala tatril ladzi, la yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna. Jangan kamu tu halau, jangan kamu hamba dia. Bersama bersama kamu. Jadi ulama tafsir kata disuruh Nabi itu duduk bersama orang yang taat kepada Allah Ta'ala, sama ada mereka itu gagah, sama ada mereka kuat, sama ada mereka itu kaya, sama ada mereka miskin, sama ada mereka dhaif. Nah, maka kamu bersama mereka, terutamanya orang yang selalu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada pagi dan siang. Jadi kalau kita selaku umat Nabi atau selaku hamba Allah Ta'ala ni, kita ambil contohlah. Kalau Nabi disuruh bahawa suruh duduk bersama-sama orang yang beribadat kuat sebagai saing kita, sebagai kawan kita, berarti kenapa tu? Karena adanya orang panggil tanda-tanda nak bawa kepada kebaikan kepada kita. Apabila kita duduk dengan orang baik ni, jerak. Apabila duduk dengan orang yang taat ni, kita jerak. Hak wasa malah, kita wasa kaji. Hak wasa tak taat, kita wasa nak taat. Begitu juga kalau kita duduk sama orang yang tak molek, maka jerak tu akan masuk juga kepada diri kita. Ada dalilnya banyak. Perkara yang Nabi royak sendiri dan pak saudara Nabi. Abu Talib
yang mana dia duk sokong Nabi, duk bela Nabi, duk bedong Nabi dalam dakwah, tapi pada waktu sama berakhir-akhirnya tak beriman. Buku apa? Hingga sampai Nabi SAW ketika nak mati giduk tah kepala dia kata qul la ilaha illallah asyhadu indallah. Aku nak bersaksi ada apa Allah Subhanahu hujah bahawa kamu tu telah masuk agama Allah Taala, nak bawa kamu kepada syurga. Maka adanya sonali ketua-ketua duk dapat tu, duk dekat tu. Terlampau jahal. Atarghabu an millati, membenci ke terhadap agama tok kamu Abu Talib itu Abdul Muttalib. Akhir-akhirnya tidak kata la ilaha illallah. Tu dia kesal hain tu atau seorang tak baik itu jakit mari. Begitu orang musyrikin bahawa kata dia duduk bersama orang rendah-rendah ni, jadi dia akan terpikat dengan sifat orang rendah. Dia tak saya tinggi. Tu ayat kata Allah Taala mengajar kepada kita selaku orang beriman bahawa kamu bersabar dengan orang fakir miskin. Sekarang mereka ada kelebihan dia kepada dalam ibadat dia. Yuriduna wajhah, tidak nak perkara yang lain. Yuriduna menghendaki mereka itu wajhah, akan wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas di dalam ibadat kepada Allah Taala. Tak ada kata nak tu, tak ada nak ni. Kadang-kadang tidak ada abang kepentingan lah. Kadang-kadang duduk ni manusia ya ada. Sebab kepentingan dunia yang masuk mari dia setelah celah tu, maka dengan sebab kepentingan dia duduk. Dan sebab ada maslahat maka dia duduk. Maka ada fakir miskin dia tak ada duduk. Hanya semata-mata dia duduk sejid. Terutama ahli sufah di zaman Nabi SAW. Lepas tu bila kamu duduk bersama mereka, nampak orang yang lebih-lebih, kamu tu tengok mata dia nampak celak molek. Kalau dia nampak celak bawa cerak, Allah Taala royak pula. Dan Nabi kata wala ta'du ainaka anhum. Yang kamu tu abang ni tengok ke dia, yang kamu tu jangan tak tengok ke dia. Tengoklah ke dia sebagai perhati ke dia nanti. Yang kamu buat abang ni sirik mata kepada kata Allah bahawa kata orang yang lebih-lebih kamu tu nampak jelo mata molek, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu di antara perkara yang diajar Allah Taala kepada Nabi. Dan apabila kamu duduk bersama mereka itu berdoa. Mereka itu beribadat, maka kamu tu wasa nak ibadat sama mereka tu. Wala ta'du ainaka anhum, jangan kamu lapaui mata-mata, dua mata kamu pada orang lain. Duk tengok orang lain saja. Kamu bersama mereka itu dalam pandangan mereka. Mereka berdoa, kamu berdoa, dan mereka ibadat, kamu beribadat. Dan janganlah kamu tu paling mata-mata kamu liar kepada benda yang nampak kemegahan dunia. Allah Taala ayat lainnya kata wala tamuddanna ainaka, jangan kamu tu memanjangkan dua mata kamu. Jangan kamu panjang dua mata kamu ila ma matta'na bihi azwajan minhum, kepada perkara yang boleh menarikkan kamu kepada urusan dunia. Jadi nak sedap, nak makan, nak minum. Sesungguhnya kamu bersama mereka ini, yang mana mereka itu tawajuh banyak-banyak kepada Allah Taala, maka jakit akan akhlak-akhlak mereka kepada kamu. Buat kamu tu lihat pada akhirat lebih penting daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tengok pada hak dunia itu adalah sepik dan hak akhirat keluar, atau hak dunia itu adalah hilang dan akhirat itu berpanjangnya. Itulah Allah Taala mengajar. Dia kata tidak ada hidup kebaikan wahai manusia-manusia kecuali kebaikan di akhirat sahaja. Dan lepas pada itu Nabi SAW ayat satu hadis dia kata, sami'tu Rasul an Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ada ukhbirukum bi ahlil jannah. Aku dengar Nabi SAW berkata, ingat-ingat dan jaga-jagalah, aku nak ayat kepada kamu siapakah termasuk daripada ahli syurga. Jadi kita tengok kata hak Nabi royak banyak-banyak perkara ahli syurga. Hak sifat lagu tu, sifat lagu ni, di antara Nabi royak kata ahli syurga apa dia? Orang selalu duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sifat ahli syurga juga zikir, tahlil, sifat ahli syurga. Tapi hak ni Nabi royak hak betul lain. Ingat-ingat aku nak ayat kepada kamu ahli syurga. Jadi ayat saat ni suruh duduk bersama dengan orang yang dhaif. Hak ni hadis ni ayat seolah-olah menghurai di atas ayat tadi, nak jelas lagi. Sesungguhnya Nabi SAW ayat mengingati kepada kita semua sebagai umat Nabi bahawa siapa termasuk ahli syurga, maka Nabi jawab kata kullu dhaif, siapa orang yang dhaif. Orang yang dhaif dan
Orang mutadhaif, orang lain tengok kata dia tu dhaif segi dunia dia. Lau aqsama 'ala Allah la abar, kalau dia bersumpah amin nama Allah. Dalam suatu kerja maka Allah Taala akan ambil peduli kepada sumpah dia. Ni ayat kata sifat ahli syurga tu hak manusia tu dia tengok dhaif diri dia sebab apa? Dia tak ada harta, dia tak ada peringkat, dia tak ada apa nah. Maka dia rasa dhaif terhadap diri dia. Dan mutadhaif dia orang lain tengok dia di segi dunia tak ada ketinggi, tak ada ketua, tak ada abang duduk majlis ramai-ramai, tak ada duduk dapat duduk di belakang semua nah. Tapi orang ni ialah kalulah dia tu bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala akan terima. Tapi dia tak ada biasa sumpah, dia tak biasa sumpah. Kalau sumpah tu maka Allah Taala terima. Kenapa? Karena harapan dia tinggi, hubungan dia kuat, maka amal dia berdoa kuat dengan Allah Taala. Kalau ia cita-cita harap gapo dengan Allah, dia berdoa maka Allah Taala akan beri. Bukan kata dia bersumpah Allah Taala tak boleh tak. Di antaranya kita tengok seorang sahabat Nabi SAW, dia kata kalau dia bersumpah di atas suatu perkara tu, maka Taala beri kemudahan kepada dia dengan siapa cita-cita hak ia nak tu gapo dia. Ni banyak berlaku. Sebab apa? Sebab dia yakin, sebab dia tu harap panggil di atas apa yang dia buat amal ibadat banyak dah hingga siapa dia buat gapo-gapo Allah Taala beri. Satu ketika ada seorang sahabat Nabi nama Rabi' bin Nadhr. Dia ni ialah orang Ansar yang mana dia tu pergi mematahkan buat satu panggil bencana atau lakbut. Pergi buat melapawi hingga patah gigi seorang hamba daripada kalangan Ansar. Jadi dia pergi ada luak bencana gapo dia pergi mematahkan gigi orang Ansar tadi. Orang Ansar tu bukan orang Ansar sendiri, iaitu anak qoli atau hamba kepada orang Ansar. Apa dia patah tu? Dia pergi mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Ansar tadi pergi mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun dia hukum Allah dan Rasul. Kalau Allah Rasul apabila orang tu buat manusia menyakit dengan patah gigi, kena kerak gigi, kalau patah tangan kena mematahkan tangan. Kalaulah heret cabut rambut kena buat cabut rambut. Akad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tu riwayat kata wa katabna alaihim fiha an-nafs bin nafs. Apabila membunuh orang maka kena bunuh balas. Kita tahu kata ajaran Islam ni apabila buat suatu perkara musnah pada orang lain kita kena balas. Kalaulah betul kisah kita kata bunuh sengaja tu dah. Bunuh sengaja tu kena bayar 1 ekor unta. Kalau bunuh dengan saja pertamanya dalam Islam dalam Islam. Apabila kamu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, difardu kepada kamu tu, kamu dibunuh orang maka kamu kena bunuh kelik sebagai qisas. Muat lagu mana? Buat lagu tu. Jadi di antara kisahnya kena bunuh balas kalau kita bunuh orang dengan sengaja ajaran Islam. Lepas tu kalaulah tak saya bunuh balas boleh bayar dia. Bayar dia 1 ekor unta. 1 ekor unta. Dan kalau tak saya 1 ekor unta hak Islam lah, iaitu kena suluh manggil tolong boleh ada lebih ada 1 ekor unta lagi. Dan yang keempatnya iaitu maaf. Faman ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'u bil ma'ruf. Jadi maaf. Ini tinggi sekali dah. Jadi ayat kata orang bunuh orang ni dengan sengaja dalam Islam ni kena bunuh balas. Tu selamat. Kalau buat lagu tu selamat. Dan kalau tak saya bunuh balas agak apa dia? Kena kalau dah ia turun kepada dia 1 ekor unta. 1 ekor tu hak berat-berat. Hak mau 3 tahun sampai kepada 4 tahun 30 ekor 30 ekor dan hak mau 4 tahun pada 5 tahun 30 ekor dan hak unta yang ada anak dalam perut 40 ekor 1 ekor unta. Habis tu kaji kata mati seorang kena bayar 7 juta 8 juta ialah dah. Kalau tengok kepada unta tu lebih besar. Dan kalau dia tak saya juga tak saya juga. Nak bunuh juga tapi ceracah hingga siapa asul tak apa we naik gawa dah tu lebih dah tu kurang dah tu tak apa panggil sul. Kira akan lagu mana nak tolong lagu mana. Akhirnya ajar Islam ajar kalau maaf tu malap benar. Tu nak kata Islam tu dia kata kalulah kebetulan sahabat sani pergi buat bencana orang lain apa siapa gigi yang ngadu pada Rasulullah kata kamu kena hukum dengan kisah. Apabila hukum dengan kisah tu maka ada saudara kepada orang yang buat Rabi' tadi saudara Rabi' kata wallahi dia kata aku tak sewi menurunkan hukum supaya mematahkan gigi tak usah bunuh balas tak bunuh kisah.
Nah, jadi kita tengok situ Rasulullah kata bagaimana ya Anas. Nah, kamu nak hukum dalam suatu perkara yang berlaku di atas kita, kitab Allah Taala ayat kata kita gitu. Nah, maka tidak boleh kita nak mengubahkan. Itu kita tahu berlaku dah kata nah wa ma kana apa ni idza qadallahu wa rasuluhu ay yakuna lahumul khiyaratu. Apabila Allah Taala menentu lagu mana kita kena ikut tu. Tak boleh kita nak pilih dah. Kisah-kisah. Tapi nah dalam arti kata bukan dia tak say kisah dak. Bukan dia tak say kisah dak. Nah ayat tak kebaikan dia, nah ke rojak dia kepada Allah Taala tu, ia bersumpah lagu tu bukan tak say pakai ajaran Allah Taala, tak say pakai Quran, tak say pakai hak Nabi dak. Sumpah dia harap kata kalau dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kebaikan dia buat dah tu, jadi kemungkinan saudara atau orang hak yang kena panggil kena kisah ni maaf. Jadi tu ayat kata ia bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala beri sebab kebaikan dia. Nampak tak nampak tak orang tak ada apa-apa sekali. Tapi bila dia bersumpah dengan Allah Subhanahu Wa Taala kata berdoa ke atau dia harap ke atau dia minta ke, orang beri pada kerana kebaikan dia tu Allah Taala terima. Apabila terima Allah Taala tu pulah atau panggil otak orang hak yang kena uji dia tadi hingga sampai dimaaf tidak kena hukum dak. Tu ayat kata orang yang baik ni, orang taat ni, yang mana taat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lemah dia, maka dia tu dikirakan di segi manusia nampak taat, tapi di segi manusia yang lain pun taat dari diri dia wasa taat, tapi di sisi Allah Taala adalah dia tu tinggi. Kalau dia bersumpah Allah Taala terima. Dan begitu juga kita kata bersumpah kita dalam hak urusan baik. Dan ada juga kadang-kadang manusia ni dia bersumpah pesing orang tak ada baik. Orang baik tapi pesing sumpah dia pesing sumpah membawa kepada sakit hati orang atau yang menyakiti orang yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat kata, ya ada seorang lelaki tu rajin taat kepada Allah Taala, ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti lalu kepada orang yang buat orang yang melakukan jahat. Buat maksiat banyak. Orang ni taat, ibadat dan banyak zikir, banyak apa. Maka setiap kali lalu pada orang yang buat maksiat tu, maka dia katakan setiap kali buat maksiat semua kali dua bahaya pergi sumpah lah ke mana. Dia kata demi Allah. Bahasa orang ni Allah Taala tak apa rasa. Demi Allah dia bersumpah. Demi Allah. Sianu ni orang itu orang Allah Taala tak apung sekali maksiat sekali buat jahat sekali buat perkara-perkara dan sebagainya dakwa pada Allah Taala semua. Tapi orang hak taat ni, orang juruh ni, apabila dia tu pergi kata bersumpah dia dengan sumpah kata wallahi orang ni Allah Taala tak apung jahat itu lalu. Jadi ambil nama Allah Subhanahu Wa Taala buat jadi cagar di atas Allah Taala tak ampun dosa orang tadi. Maka akhirnya lagu mana seolah-olah dia pandai kata kita ni orang juruh, kita ni orang molek, tu orang jahat. Kalau orang jahat agak tak ada gerai dah kamu. Allah Taala ampun. Jadi supaya kata dia lagu tu akhir-akhir dia akan dimasuk syurga, dimasuk neraka Allah Subhanahu. Allah Taala jauh daripada rahmat. Pana-pana guna nama Allah Taala dok wi pana-pana. Siapa dia tu nampak orang taat, orang juh doa tu, pandai orang lain dia kena doa, hingga siapa tu bik kelima supah hak tak molek tu Allah Taala tak ampun. Maka akhir-akhirnya orang itu sendiri Allah Taala tak wi kelebih kepada dia sebab nama Allah mari dia kata Allah Taala tak ampun. Sekarang Allah Taala tu Ghafurun, Rahimun. Kita buat lagu tu Allah Taala lebih suka kepada seorang hamba tu gapo dia lebih seorang yang taubat Allah Taala lebih suka supaya orang jatuh makan ni di atas hutan tu dia pergi musafir daripada pasir, bawa musafir daripada pasir, lepas tu dia ikat hutan di pokok kayu payah tidur hutan tu cabut gitu bawa bangun tengok tak ada makan ni lagu mana Allahu Akbar mati dah. Tapi berkata tidur sunnah hutan mari, maka sukalah dia, gembiralah dia hingga tu kata-kata yang salah dalam mulut dia. Maka Allah Taala lebih suka pada ayat kata Allah Taala ni sentiasa buka pintu nak terima taubat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini menunjukkan bahawa dalam agama kita Islam ni ialah ketinggian kemuliaan bahawa dikirakan takwa orang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun kalau manusia itu berturunan baik tapi dia tidak ada iman atau tidak segeranya dalam dia buat taat kepada Allah Taala, maka jauh juga dia daripada dapat rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok kata sesungguhnya
orang yang duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak waris Nabi, apabila tu segera maka jadilah tekad dia, jadilah imi dia, jadilah baik dia, jadilah panggil ketinggi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ni molek dah. Khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah. Kalau molek dalam jahiliyah dia molek, maka dia molek dalam Islam, maka dia akan dapat ketinggi lah. Tapi kalau dia tu dekat dengan Nabi, dan waris lagi dengan Nabi, tapi kalau dia tidak berimej, maka amalan dia tak akan sampai juga. Mana kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dikirakan kemuliaan iman seseorang kepada Allah taala dengan bahawa dia bertakwa. Bukanlah dia tu dengan sebab ada ketinggian dak. Sebab tu ulama mari dua ayat kata kullu dha'ifin ni mana tiap-tiap orang yang dhaif. Lagu mana orang dhaif dia kata tidak ada ketinggian kedudukan di dunia pada dirinya dan mutadhaif dan tak ada suka zahirkan diri dia. Hingga manusia tengok kepada dia tak adanya kemuliaan pada kaum dia dan tidak disebutkan nama dia dan tidak adanya pandang-pandang manusia pada dia, tapi dia tetap bisa Allah Ta'ala adalah orang yang ketinggian segi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Tabarakallah, sungguhlah nasallallahu ta'ala ija'ala minhum. Kita doalah kepada Allah Ta'ala bahawa kita termasuk pada orang yang Allah Ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sebut. Mereka tidak mementingkan tentang keduniaan, kesenangan dunia, bahkan mereka kepentingan ialah akhiratnya. Tak ada kata ambil ke dunia sebagai menjadi kemuliaan bagi dia, bahkan dia sentiasa hati dia menjaga supaya tidak menjadi orang yang ketinggian dunia, bahkan menjaga tentang kebaikan dia, amanah dia dan taat dia kepada Allah Ta'ala di hari akhirat. Itu kelebihan orang yang masuk syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sifat lagu tu kullu dha'ifin mudha'if. Yang diri dia wasa dhaif, dan kita tahu bahawa Allah ni seolah we jaga lah, ingat-ingat. Ingat-ingat. Ini kita boleh ingat. Dan satu golongan lagi gulawai dia. Ada ukhbirukum bi ahlin nar. Ingat-ingatlah aku nak ayat juga kepada kamu umat-umatku dengan ahli neraka. Ahli neraka lu sifat banyak begitu, makan rebo makan tu banyak lagi. Alladzina yaquluna ar-riba la yaqumu kama yaqumul ladzi yataqabbal. Banyaklah ahli neraka Allah Taala ayat lain, tapi hak ni yang betul ni. Lagu mana ahli neraka yang Nabi ayat hadis dia? Dia kata kullu utulin, tiap-tiap orang yang utul. Utul biasa kasar, paling tak ada rahmat. Kasar dan tak ada rahmat. Dia kata mustakbirin dan bersifat berjumu'in, bakhil. Mustakbir mana rendah terhadap orang yang lain. Tiga perkara. Satunya utulin. Ingat-ingat nawi satu peringatan takut kamu itu jadi orang yang ahli neraka. Kamu tahu dah orang ahli apa ni? Ahli syurga tak dia dah. Ahli syurga orang dhaif, orang susah, orang fakir, orang fuqara. Apa orang gulawai dia macam mana? Orang yang takabur. Kalau itu ia jadi tak manusia. Apabila dia nampak kuat, dia nampak kaya, di antaranya ulama mengatakan bahawa sebab-sebab dorong seseorang manusia nak jadi panggil bertakabur tu, sifat dia tu ada kekayaan. Nak bawa kepada lupa diri, nak bawa kepada lupa diri. Jadi ahli syurga tidak seperti lupa diri. Sebab Allah Taala ayat Al-Quran dah. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla, sesungguhnya, benarnya, innal insana deraka. Sebab apa deraka dia? Ar-ra'ahu, sampai dia tengok dia tu istaghna. Min sababi tagha, atau sebab manusia deraka, sebab manusia tak taat tu. Salah satu Allah Taala ayat dalam Al-Quran kata, ar-ra'ahu istaghna, tengok pasal kaya tak kena tupai orang yang lain. Dan sifat dia tu jadi macam ni. Sebab tu dia kata ingat-ingat. Kamu hidup menyalahi dengan sifat ahli neraka, kamu masuk sifat ahli syurga. Ahli syurga saat ni dhaif, lemah. Dan apabila lemah ni dia tak ada kekuatan nak hidup copalang ke mana. Bahawa kata ada kekayaan, maka dia copalang, dia tak heran tak tengah, walaupun kena tak kena, dia nak jadi. Tapi bukan semua illa man rahimahullah. Orang yang kaya yang sifat dhaif, orang yang sifat panggil molek belana. Sifat blonek atau man rahimahullah. Sebab apa tu? Sifat yang semacam itu kalau tengok oleh hadis Nabi SAW, sesungguhnya orang yang masuk syurga Allah Subhanahu wa taala daripada ahli muhajirin itu apa?
Nah, jarak dia 500,000 tahun. Nah, dengan orang yang kaya. Yadkhulunal jannah fuqara min ahli muhajirin. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi royak. Kalau Nabi royak hidup banyak dah. Umar masuk syurga, Abu Bakar masuk syurga dah. Orang masuk Nabi royak betul umum. Nah, betul umum. Nah, dan termasuk banyak di kalangan orang yang fuqara il muhajirin. Orang yang hijrah daripada kota Mekah kepada Madinah tu masuk syurga, dia kata mana? Yadkhulul jannah bi khamsi mi'ati am. Dulu daripada orang yang kaya tu dengan 50,000 tahun. Sebab apa? Sebab apa ya tu ya hidup dia tu apa panggil tak ada berage, tak ada berage. Tak ada apa ego. Nah, mudah. Mudah. Sebab apa? Sebab dia teringat bahawa duk mak ibadat semua, dia tak ada gaduh mana. Ini termasuk orang-orang ahli sufah yang berada di Madinah. Sebab apa? Sebab dia kata apabila orang tu tak ada mana kekayaan, maka baik yang nak bawa pergi, baik nak bawa pergi supaya kita lah. Kalau kita nak bersafir, kalau tak sah kita tu baik banyak dah. Baik banyak lagi. Baik tu baik ni lama sikit lah. Bukan kata dia salah, tak ada salah. Sebab itu undang-undang belaka. Lama sikit. Tapi kalau hak yang sebaik sutai ni ya degah. Ya degah. Ahli tanya ya degah. Sebab apa? Sebab Nabi kata tidak berganjak, tidak berjanggak dua kaki manusia hatta yas'al. Hingga ditanya min aina malik itasabahu. Nah, tidak bergenyak dua kaki seorang manusia. Nah, di akhirat nanti kecuali dia akan ditanya min aina malin iktasabahu. Daripada mana mu ambil harta jadi kaya kita lalu ni? Nah, juaya septik bah. Jadi kena tengok mari kok mana. Sebab tu ya padahal duit dia molek-molek belaka. Tapi nak ayat kata di antara boleh jauh sangat tu kerana dia itu adalah kena faksa banyak. Maka orang tak biasa banyak ni tak hal ni tak tak ada. Nah, pas manusia tak ada kuasa panggil, tak ada kuasa tinggi apa. Maka sebab itulah boleh mereka itu masuk syurga Allah Taala cepat. Adapun orang yang pesing ego ni orang yang pesing ego ada khubirukum ahli nar, kuna ayat kamu hak betul ahli neraka betul umum ni. Kullu utulin. Setiap orang yang utul. Utul ni apa dia? Utul iaitu orang yang kasar, garang. Qalilur rahmat, tak ada kasih belah langsung. La ilaha illallah. Ayo pesen tu, ayo pesen tu. Habis itu kita doalah pada diri kita supaya kita boleh jauh daripada siapa-siapa yang kasar garang. Garang kena pada tempat tak apa. Kata kena pada tempat ya. Qalilur rahmah, kurangnya kasih belah terhadap manusia. Sebab tu kita royak kata orang yang ada sifat gapo? Apabila dia buat lambut, dia pergi lapau ke atas orang lain tu, lepas tu orang dia ampun. Ya ampun. Bahawa yang ampun tu mana tinggi kedudukan dia. Khuzil afwa wa'mur. Mengambillah maaf. Umar radhiyallahu anhu bila dia kata ke dia, naik setok orang dia. Lalu cerita ayat kata hadis Nabi ayat kata ada seorang itu kisah anak saudara dia. Anak saudara dia tu duk baik dengan Umar. Lepas tu berkata pergi sampai sana, dia kata dah munduk baik dengan Umar, aku nak masuk ziarah Umar. Boleh tak minta izin nak ziarah? Maka dia masuk ziarah. Mau masuk ziarah kecek pesing panggil tak ada hendak sikit. Umar. Umar lepas tu kecek benda kamu tak berlaku adil. Hanya boyak betul tu Umar ni habis gerai. Alah hidup dia tu Allahu akbar, pikul gandung. Nak malai kepada fakir miskin. Buju mana pak dia tak ada pergi. Yang mari kecek mudah-mudah. Umar selalu naik darah lah, kita tak pasal nak marah. Yakad ayyaka HP Umar ni nak turun, nak godel, nak ibu, nak apa ni tu Maka anak saudara orang panggil ziarah Umar tadi kata qala Allah Taala khudhil afwa wa'mur bil urfi. Khudhil afwa, mu ambillah hak benda yang ampun, jangan ambil benda kasar kamu tu. Umar sana. Ayat tu kata kena ayat Quran tu kesan masya-Allah sungguh Umar radhiyallahu tadi hok nak marah cak cerak tu. Tu ayat tinggi kedudukan mereka itu tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kasar, orang yang garang, tak ada rahmat. Tak ada keampunan. Nomik tindak keserik. Maka sesungguhnya itu di antara sifat-sifat ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kullu utulin, tiap-tiap orang utul.
Ya, jawazin dan bakhil. La ilaha illallah. Nah, bakhil. Nah, ada orang ayat bakhil lagu mana tak tahu. Nah, bakhil memang tidak keluar hak-hak yang Allah Taala bebankan di atas dia. Nah, boleh mari minta benda-benda untuk nak bawa kepada agama Allah Taala. Dia kata supaya Fir'aun tu dah. Qala hadza min 'indi. Qala hadza min 'indi. Hani tak ada kena gini dengan kamu. Aku kerja ni. Nah, bukan kata orang tu orang nak kata aku kerja. Tu Qarun jawab, Qarunnya. Qala hadza min 'indi. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka. Hai mu ingat molek. Harta mu duk milik tu ialah harta Allah Taala yang suruh kamu jaga saja. Lepas tu mu nak tengok orang hancur-hancur dulu pada tu sebab mereka kedebel terhadap harta mereka dihancurkan. Jadi mana sifat lagu tu hak Qarun kita tak sel, kita nak sifat apa kita ni. Nah, nak sifat supaya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman masya-Allah bahawa kata you ada kerajaan bodoh ayo ada kekayaan, maka apakah dia katakan qala hadza min fadli rabbi. Oh ni ialah kelebihan yang Allah beri pada aku. Lepas tu liyabluwani aashkuru am akfur. Dia beri pada aku ni harta yang banyak ni, dia nak uji aku. Liyabluwani, supaya dia nak uji akan aku. Aashkuru am akfur, adakah aku tu bersyukur di atas nikmat Allah Taala beri, am akfur atau aku kufur. Tu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala mengoyak cerita Sulaiman. Kita berbentuk dah. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani. Allah Taala nak uji tu. Kalau kita khabar situ, maknanya kita tak kejauh lah, tak jadi bakhil di atas harta yang Allah Taala beri kepada kita. Lepas tu mustakbir lagi bertakabbur. Sifat ahli neraka juga. La ilaha illallah. Jawazna, seorang lelaki atau orang yang tidak sabar. Orang yang tak sabar, geluh gesah. Nak ketinggian tak senya bangi benda-benda yang menyentuh akan bala-bala dan ujian. Kita tengok kata orang yang selalu kena ujian ni, itu salah satu perkara yang Allah Taala kena. Bukan kata Allah Taala tak kena dak. Sebab tu Nabi SAW dia selalu panggil royak kepada orang yang kena ujian. Ma min musibatin, tidak ada salah seorang itu kena akan ujian kecuali apa dia? Illa kafar, kecuali Allah Taala nak kifaratkan dosa. Sakit lama dan kena bala tu duk sakit semua, serta sakit anak, sakit mak, sakit pak, dan sakit waris. Sungguhnya hak dekat dengan kita kena cara dia sama. Hak tu Allah Taala tak uji. Hatta syaukah, sehingga duri hak kena apa kepada diri kita jadi ujian juga. Satu ketika Nabi SAW duduk sama sahabat, tiba-tiba api. Mari angin apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah, sahabat kata, ya Rasulullah, kita lalu dah kamu. Api mampu tu jadi pelita mampu kata ini. Hai kata uji duk tengah sedak, duk tengah buat, duk tengah segenok. Tapi dia kena uji maka inna. Sebab apa? Ada orang supah. Ada orang supah itu. Ada orang supah. Tu orang kata, janganlah kita kata-kata membawa pada kalau tak syukur atau tak sabar di atas uji Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak cerita-cerita semacam ni. Seorang wanita mati anak yang dikasihi. Seorang wanita mati anak yang dikasihi. Apabila anak dia kasih mati itu, maka dia pergi kubur. Dia pergi kubur, duk tiak, duk menangis di atas kesayangan dia. Tiba-tiba Nabi SAW mari di belakang dia. Isbiri wahtasibi. Sabarlah kamu dan kamu harap pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan qada Allah Taala. Allahumma la ilaha Allah Taala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia maksud fikir banyak, isbiri wahtasibi, kamu akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu wanita tu kata, demo tak apa, mu tak apalah. Tak ada kena kepada mu, apa kena ada mu sendiri. Mu asal ke mana? Dia wayah orang. Jadi Nabi tak ada peduli, tak klik. Nabi klik lagi. Pergi masuk rumah dia. Tiba-tiba ada orang yang lalu, mu tahu dak mu kata gitu siapa tu? Nabi. Bukan manusia. Kesayangan kamu dak, bukan orang dekat kamu dak Nabi. Lalu dia paling melacak rumah Nabi.
Nabi tak ada pintu dah. Nah, Nabi tak ada bodyguard. Lalui salah pada Nabi ya Rasulullah. Oh ya. Nah, sesungguhnya aku kata kelimah lagu tu aku tak tahu bahawa kamu yang mari duk tegah aku duk ayat pada aku ya Rasulullah. Kalau aku tahu kata mung tu aku tak akan kata kelimah lagu tu ya Rasulullah. Maka Rasulullah jawab kata, innamas sabru indas sadmatil ula. Sesungguhnya sabar tu ialah pada hak kena mula-mula tu, duk supah lu, duk maki dulu, kata huduh-huduh lu barulah kita nak sabar, hilanglah pahala. Sebab tu ayat kata orang yang sabar ni lah dak tahu je. Nah, setengah kata jawaz tu orang tak sanggup nak sabar di atas uji-uji hingga supah hingga kata kelimah-kelimah yang orang panggil tidak terima akan qada-qada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tak terima sabar ni, walaupun dia buat kebaikan, kadang-kadang akhir dia tu masuk neraka betul. Nah, jawazin kisah seorang lelaki itu berperang bersama Nabi SAW. Lelaki pergi sama Nabi SAW. Nah, nampaknya hebat boyakannya dia, tidak ada setu malaikat dia akan masuk serai. Dia akan masuk buat panggil apa-apa yang ada kepandaian pada dia. Tapi pada satu ketika Nabi tengok dia, Nabi kata hadza min ahlin nar. Ini pada ahlin nar. Hadza min ahlin nar. Daripada ahli neraka. Nah, orang lelaki ni pada ahli neraka, padahal dia berani, pada dia tu hebat, pada dia tu lawan tak ada berhenti pada dia. Maka sahabat tengok, lagu mana ni? Kata orang duk pergi, orang masuk medan, hingga siapa bunuh berapa orang dalam medan pengantin, dia kata ahli neraka. Lepas tu, nah, sahabat pun duk perhati di atas kelakuan lelaki ni. Sungguh kedok Nabi kata ahli neraka. Nah, dia tengok kata orang ni tengok baikkan lagi, berani lagi, dan pedai dia terhunus lagi. Tapi satu hari, nah, dia tak bersabar di atas ujian ini kenakan kepada dia. Apabila dia tu duk pergi-pergi satu hari, maka kena pedai seteru dia. Apabila kena pedai seteru dia tu, duk dalam keadaan tak nak sabar. Nah, tak nak sabar. Kenalah pada diri dia, di dada dia akan pedas seru dia. Apabila dia duduk dalam keadaan begitu, nah, dia pun tak nak sabar. Mudah-mudah baik pedas, tojoh dengan siapa mati. Nah, tu ayat kata orang tak sabar di atas ujian ni salah satu ada sifat ahli neraka juga. Walaupun kita tengok kata masya-Allah baik, masya-Allah molek, tapi tak ada sifat sabar ni, maka sebagaimana Nabi royak ni, nah, di antaranya jawazin. Dan yang terakhirnya sifat ahli neraka Allah Subhanahu wa taala, nah, ialah Nabi royak kata mustakbirin, orang yang bersifat takabur. Nah, gapo sikap takabur hak Nabi buat dhabit mari, ialah orang yang bersikap takabur ni katanya, nah, satunya dia hipung dua sifat. Orang yang bersikap takabur mustakbir, Nabi hipung dua sifat. Satunya ialah dia itu tolak perkara yang benar. Allah Ta'ala royak, nah, hak Rasul royak, dia tak terima, dia terima orang lain lagi. Tu di antara orang yang takabur. Raddu wa daf'u al-haq wa adamu qabulihi. Tak se tolak, nah, lepas tu tak se terima, benar apa? Al-haq, benar-benar. La ilaha illallah. Nah, sebab tu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita duk sabil haq, lepas tu ikut al-haq. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim, para anbiya. Nah, para anbiya tengok kepada hak san lah. Hak ni dia nak pergi kepada bentuk takabur, orang yang ittaba'a hawa, afaman ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilmin. Hak ni kita takut Allah Taala royak. Nah, orang yang tak terima kebenaran dan tolak kebenaran ni, tak sah ni, bukan orang jahil dah kadang-kadang. Adallahu Allah ala ilmin. Dia disesatkan atas ilmu. Kenapa? Karena nak tunjuk ke ego dia, nak tunjuk ke kehebatan dia, walaupun kadang-kadang salah. Hak dia kata, dia tetap berpegang atas kesalahan dia. Sebab tu kita, nah, orang kampung-kampung biasa ni buat apa tak saya terima kebenaran. Nah, duduk lagu tu, lagu mana, marilah royak Allah Ta'ala, royak Rasul lagu mana, tak jadi, tak akan kerja. Fastamsik billadhi uhiya ilaik, analah kamu pegang dengan wahyu Allah turun kepada kamu. Allah Ta'ala royak dalam Quran.
Fastamsik billadzi uhiya ilmu, pegang sungguh dengan wahyu yang turun kepada kamu. Apa? Innaka ala siratim mustaqim. So kamu hai Muhammad berada jalan betul. Orang yang paling betul, orang yang paling kena, orang yang paling pegang molek, orang panggil badak molek, orang panggil hak, orang panggil cukup sekor molek, ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia orang utusan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi membuat ukur orang lain itu nak ambil orang lain daripada Nabi. Allahu akbar. Itu kita bimbang kat nah. Panggil siapa ni? Afaman ittakhadha ilahahu hawa. Dia ambil hawa nafsu dia, tak dapat, tak ada kata ambil Allah Taala Rasul tak dapat. Nah, lepas tu apa boleh buat gitu? Adallahu Allah, bukan tak reti baca, reti. Wa adallahu Allahu ala. Allah semesakkan dia duduk dalam keadaan dia tahu. Tapi dia tak jauh hundur kerana dia tu panggil dah waktu baik dah kan, tak kira belawai ke belawai lagi. Kata ki kita katakan ni. Sebab tu kita ingat-ingat kata orang semacam ni seolah orang tak dapat hidayah pada Allah Subhanahu wa taala juga. Bangga pada raddu wa daf'u, taksi tolak benar hak benar. Hak benar mana hak ni? Fastamsik billadzi bagi ayat wahyu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quranul Karim. Nah, qulil haqqa, mung kena ambil benar hak benar dalam pegangan kamu, ibadat kamu dan dalam kedudukan kamu dengan al-haq. Walau ke mana pun kena duduk berpandu. Lepas tu ya wahyu Tuhan tu Allah Taala lebih. Nah, Allah Taala royak dalam Quran lebih sesungguhnya. Innahu zikrul laka. Orang yang ikut Quran ni zikrun. Allah Taala meninggikan kedudukan dia. Wa liqaumika, kaum mana ada Quran maka disanjungkan dia. Isi Allah Subhanahu wa taala. Hatta hari akhirat pun iqra wartaqi. Baca muka naik. Itu kelebihan yang Allah Taala beri kepada orang yang terima kebenaran. Kalau tak terima kebenaran, ingatlah bahawa Allah Taala Nabi sifat dan masuk ahli neraka. Lepas tu yang keduanya wa batarul haq ghamtun nas. Satunya kibru batarul Allah tak sih, lepas tu ghamtun nas, iaitu hinakan orang-orang yang menerima kebenaran. Jadi orang yang terima kebenaran kadang-kadang dia buat hina. Nah, atau hinakan manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita kena lembut-lembut orang yang dibawa kebenaran, kita bersifat baik pada kebenaran dan kita beri rahmat pada kebenaran, tapi dia ni berlaku kasar di atas bawa kebenaran. Nah, tu tak ada buku lain kerana tu hawa nafsu dia, tidak turut akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita tengok kata kelebihan orang yang fakir miskin akan duduk dalam syurga awal-awal, dan orang fakir miskin Nabi SAW disuruh Allah Ta'ala bersama mereka itu kerana orang miskin berhapir diri dia dengan Allah SWT, tidak ada kepentingan keduniaan, bahkan semata-mata ikhlas dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hingga Allah Ta'ala royak mungkin kena tengok dia banyak, yang duk tengok pada orang lain banyak, mata musina pada orang lain, itulah sifat-sifat yang tak baik kerana tilikkan benda yang lain. Nah, sungguh ditiliklah kamu orang yang taat kepada Allah, orang yang beribadat kepada Allah Ta'ala. Janganlah kamu tilik pada orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala, kerana itu nak bawakan kamu pada benda yang salah, atau maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah pada hari ini nasihat yang beberapa hadis atau ayat Allah Subhanahu. Semoga kita dapat boleh berpegang beramal dengan apa yang dicerita oleh Nabi kita sallallahu dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.